Bukan saya nak kata hibah tu salah, tapi sebenarnya ramai yang salah faham di mana hibah itu bukanlah satu-satunya penyelesaian kewangan kita jika berlaku apa-apa yang di luar daripada jangkaan. Kalau anda lihat video dan perkongsian saya sebelum ini, saya selalu sebut income replacement dalam konteks takaful. Dan jarang sekali lah saya akan sebut hibah dalam takaful ini. Bukan saya nak kata hibah tu salah, tapi sebenarnya ramai yang salah faham di mana hibah itu bukanlah satu-satunya penyelesaian kewangan kita jika berlaku apa-apa yang di luar daripada jangkaan. Pertama sekali kita kena faham apakah maksud hibah. Hibah bermaksud hadiah yang kita berikan kepada insan yang tersayang, contohnya di mana ia berkuat kuasa selepas anda meninggal dunia. Tapi bagaimana pula jika berlaku perkara di luar jangkaan, kemudian kita masih lagi tidak meninggal dunia dan anda masih ada lagi hutang-hutang yang perlu diselesaikan walaupun papasan itu sudah dihibahkan? Kerana penerima hibah ini dia ada hak lagi untuk tidak membayar hutang-hutang anda walaupun anda telah tiada. Jadi senang cerita, anda anggap apabila anda menerima hadiah tapi anda disuruh pula untuk membayar hutang-hutang yang telah ditinggalkan oleh si mati. Jadi anda rasa adakah benda itu betul-betul dihadiahkan kepada anda ataupun tidak? Tidak, bukan? Jadi walaupun anda tidak membuat hibah sekalipun, papasan anda wajib digunakan untuk menguruskan pengembumian anda terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk melansaikan hutang, kemudian barulah digunakan untuk menyelesaikan harta pencaharian dan hibah jika ada, kemudian wasiat pula jika ada, dan akhir sekali barulah difaraidkan jika ada lebihan. Untuk hibah pula, anda ada kebebasan untuk hadiahkan berapa puluh ribu kepada waris anda. Sebagai contoh, anda mahu hadiahkan 50,000 pampasan kepada insan tersayang anda, sebagai contoh isteri anda. Anda bolehlah hadiahkan, mungkin anda bayar sebanyak RM20 atau RM30 saja setiap bulan, khusus untuk memberi hadiah kepada isteri anda. Jadi itulah maksudnya hibah takaful. Sebab itulah saya asyik tekankan kepentingan income replacement ini dalam kewangan, supaya anda sedar di mana tahap kewangan anda sekarang ini. Dan bukan saya saja-saja untuk fokuskan kepada income replacement ini, kerana di mana jika kita merujuk kepada statistik LIAM, 90% rakyat Malaysia masih lagi underinsured, di mana pampasan mereka ini masih lagi tidak mencukupi untuk menampung pendapatan mereka jika hilang. Di mana hanya 1 daripada 10 rakyat Malaysia yang mempunyai perlindungan kewangan yang mencukupi sebenarnya. Inilah masalahnya apabila masyarakat tidak faham apa keperluan kewangan yang mereka perlukan dalam konteks perlindungan. Dan untuk mengetahui anda, medical card bukanlah dikira sebagai income protection, kerana medical card hanya berfungsi sebagai perlindungan aset anda, di mana aset anda seperti rumah, kereta, duit anda dalam SB, unit trust contohnya, tidak perlu dicairkan semata-mata untuk membelajarkan kos rawatan yang tinggi di hospital. Tapi anda masih ada pilihan untuk mendapatkan rawatan di hospital kerajaan yang fasilitinya agak bagus sekarang ni. Dan jika anda ada panel medical daripada syarikat, anda boleh gunakan sehabis baik panel medical daripada syarikat anda. Baiklah, jadi kita cerita pula tentang apakah income protection ini. Apabila kita sebut sebagai income, anda kena fikir income kita ni datang dari mana. Sudah tentu ia datang dari pekerjaan kita, di mana kita kena bekerja dahulu, kemudian barulah kita dapat income. Mana ada orang yang tak bekerja kemudian dapat income, kan? Lainlah kalau anda sudah ada passive income yang sangat mencukupi. Itu sudah kita masuk dalam cerita topik yang lain, okey? Jadi anda kena cari cara bagaimana anda perlu teruskan dapat pendapatan yang berterusan walaupun anda dibuang kerja sekalipun akibat ditimpa musibah pada masa akan datang nanti. Dan lebih malang, ramai juga yang saya jumpa mereka hanya ada medical card stand alone sahaja, dan mereka menganggap mereka sudah ada perlindungan yang mencukupi. Sedangkan medical card ini mereka tidak guna langsung sekalipun dalam kehidupan mereka, dan mereka juga bekerja di syarikat yang ada panel medical sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling keutamaan dalam perlindungan ini adalah kita mesti sasarkan untuk mempunyai at least 5 hingga 10 tahun perlindungan gaji sekiranya kita meninggal dunia ataupun lumpuh kekal keseluruhan, dan juga kita perlu ada at least 3 hingga 5 tahun gaji untuk penyakit kritikal.
Dan sebenarnya carumannya sangatlah murah berbanding jika kita campur sekali dengan medical card. Namun jika anda mampu mengasingkan 10% daripada pendapatan anda, yang mana sebagai contoh anda bergaji RM3,000 dan anda mampu membayar RM300 iaitu hanya 10% daripada gaji, anda diwajibkanlah ambil sekali medical card ini dan anda boleh ada satu plan komprehensif perlindungan kewangan yang sangat mantap. Barulah anda dikira sudah ada perlindungan yang mencukupi dan anda pun bolehlah hidup dengan tenang. Sekian itu saja penerangan ringkas daripada saya berkenaan income protection. Dan jika anda mahu dapatkan konsultasi berkenaan keperluan anda pada waktu sekarang ini, anda bolehlah download ebook saya dan baca panduan yang saya sediakan, ataupun PM atau DM saja saya di Instagram ini ataupun mana-mana nombor WhatsApp saya.